Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT. Dengan limpah kurnia juga dapat kita melaksanakan ibadah solat dan duduk dalam majlis ilmu ini. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi surau, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, dan muslimin, muslimat yang dikasihi dan rahmati oleh Allah SWT sekalian. Kita sambung tafsir Al-Azhar, tafsir suratul Fatihah. Pada kuliah yang lalu kita dah lihat perkara-perkara asas berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir. Kemudian kita dah tengok sebahagian daripada kelebihan suratul Fatihah. Nama-namanya ada sekitar 12 ataupun 14 nama. Ada yang tercatat dalam tafsir ini dan ada yang tidak dicatat dalam tafsir ini, ya. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung tafsiran seterusnya, yakni kita lihat satu demi satu ayat dalam suratul Fatihah. Dalam buku ni kita sambung muka surat 70, muka surat yang ke-70. Baik. Dia bernama melengkapi, ini salah satu nama lain suratul Fatihah, sebab seluruh syariat lengkapnya tersimpul di dalamnya. Yakni seluruh syariat Islam terhimpun ringkasannya dalam suratul Fatihah. Begitu juga keseluruhan kandungan Quran, ringkasannya ataupun tema-tema utamanya ada dalam suratul Fatihah. Dia bernama puji-pujian. Suratul Fatihah dinamakan juga suratul Hamd, yang bermakna pujian, ataupun orang Melayu kata Alhamdu. Kalau budak-budak kecil belajar dulu, umur setahun dua, kita tanya dah hafal Alhamdu belum? Sebab dipangkali dengan pujian kepada Allah, yakni pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bernama surah sembahyang atau surah salat kerana sembahyang tidak sah kalau dia tidak dibaca. Dalam kuliah lepas rasanya ini tak disebut lagi. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW sebut, hadis qudusi, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bahagikan sembahyang antara aku dengan hamba-Ku separuh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Surah Fatihah itu dibahagi dua, antara Allah dengan hamba-Nya. Bagi dua mana? Bahagian yang awal itu adalah untuk Allah, bahagian yang kedua untuk hamba. Bila kita baca bismillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, ini bahagian untuk Allah, pujian untuk Allah. Yang bahagian kedua untuk hamba, bermula dengan iyyaka nasta'in, engkaulah kami mohon pertolongan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, sampai akhir itu adalah bahagian untuk hamba. Waktu dalam satu hadis lain yang menceritakan tentang bila kita membaca Fatihah, Allah Ta'ala memberi respon kepada bacaan kita. Bila hamba-Ku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala kata hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim,
Allah Ta'ala kata asna alayya abdi, hambaku memujiku. Tapi ini dengan perkataan asna. Yang pertama tadi hamida, daripada kata hamida tu datangnya alhamdu, puji juga. Asna pun puji juga, tapi perkataannya lain. Kemudian bila kita baca maliki yaumiddin, Allah Ta'ala kata majjadani abdi, hambaku memujiku lagi, tapi dengan perkataan majjada. Di antara nama Allah Al-Majid, ada orang nama Abdul Majid, itu daripada perkataan majjada. Baik. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia pohon, apa yang dia minta. Kemudian bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah Ta'ala kata hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, yang ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi di antara cara kita nak rasa khusyuk dalam sembahyang adalah kita mengingat apa yang Allah Ta'ala akan reply, akan respon pada bacaan-bacaan kita. Baik. Bila mana kita kelak sampai kepada penafsiran isinya, dapatlah kita fahami bahawa segala nama itu memang sesuai dengan dia. Yakni nama-nama surah Fatihah tu memang sesuai dengan kandungan dia. Apatah lagi pokok ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu segala pelajaran, iaitu tauhid, yang menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir. Jadi persoalan tauhid tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Baik. Tidak ada puji apapun macamnya puji untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata. Dan di dalam ayat itu telah tersebut Tuhan sebagai Rabb atau Rabbi atau Rabbun. Ini dalam Alhamdulillah. Allah Ta'ala itu segala puji bagi dia, Alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin, yang bererti pemelihara alam, pengasuh alam, pendidik, penyubur. Itu semua makna Rabbi, yang mentadbir. Diikuti oleh ayat yang menyebut dua nama Allah, iaitu Ar-Rahman, yang maha pemurah, dan Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nampaklah betapa pertalian Khaliq, pencipta, dengan makhluknya, yang kelak dalam Quran akan dihuraikan berulang-ulang. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim banyak kali diulang dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah namanya Suratul Rahman. Ini kalau orang Kristian selalu dia kempen agama ni agama kasih sayang, care and love. Islam pula digambarkan agama hukum hakam oleh mereka lah. Hakikatnya Islam ni menyebut tentang rahmat Allah banyak kali, kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga setiap kali nak memulakan apa-apa amal yang baik, kita disunatkan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kemudian ingat nama Allah Ar-Rahman, yang sangat pemurah, Ar-Rahim, yang sangat penyayang. Nanti beza antara Rahman dan Rahim kita akan tengok dalam tafsir selanjutnya. Kemudian pokok ajaran utama Al-Quran ialah tentang hari pembalasan, hari kiamat, hari berbangkit dari hal syurga dan neraka. Semua itu tersimpul dalam ayat Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Malik maknanya pemilik, yang memiliki. Bahkan perkataan milik itu asalnya adalah bahasa Arab, milik, Malik, yang memiliki atau yang menguasai. Ada qiraat dibaca Maliki Yaumiddin tanpa mad. Kalau Malik makna raja. Yalah, memang raja yang memilih. Sebab itu dalam Islam kita punya ketua tertinggi dulu dipanggil khalifah, bukan dipanggil malik, raja. Kalau raja ni dia memilih, kalau khalifah
dia hanya mewakili, dia hanya pengganti. Baik, Tuhan yang memilih Yaumiddin, hari pembalasan. Biasa kita dengar perkataan ad-din maknanya agama, tapi ad-din juga bermakna pembalasan. Ada pepatah Arab dia sebut, pepatah dan juga ada disebut dalam hadis, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu buat ke orang, begitulah kamu akan dibalas. Biasanya bila kita buat orang sesuatu, kita akan dapat balasan yang sama begitulah. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebagai kesempatan ibadah kepada Allah dan tidak ada ibadat buat yang lain, iaitu isi yang sejati dari tauhid, maka datanglah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah dan hanya engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Di situ ada makna tauhid. Kenapa? Kerana kita tidak sebut na'buduka wa nasta'inuka, tapi kita dahulukan iyyaka, engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami mohon pertolongan. Kalau dalam tata bahasa disebut apa tu? Subjeknya disebut dulu sebelum kata kerjanya. Dalam bahasa Arab dia kata maf'ulun bih duduk depan, lepas tu baru fi'ilnya. Jadi bila yang duduk depan itu subjeknya dulu, dia jadi khusus. Macam kalau kita kata kalau orang bercinta lah, aku cinta padamu. Makna orang tu cinta pada kekasih dia, tapi belakang tu dia boleh tambah dan. Aku cinta padamu dan siapa lagi. Tapi kalau dia kata engkau yang aku cinta, makna seorang aja. Itu bila didahulukan subjek daripada kata kerja. Baik. Untuk mencapai redha Allah, maka Tuhan menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Lalu Allah mengutus rasul-rasulnya membawa syariat dan memimpin kepada manusia bagaimana menempuh jalan itu. Isi Al-Quran yang ini tersimpul dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itulah syariat Islam, yang huraian panjangnya ada dalam banyak ayat Al-Quran pula. Jadi maknanya sampai sini kita tengok setiap tema utama dalam Quran itu telah diwakili ringkasannya dalam suratul Fatihah. Kemudian Quran juga berisi khabar yang menggembirakan bagi orang yang taat dan patuh, kebahagiaan di dunia dan syurga di akhirat, yang dalam istilah agama disebut wa'ad. Itu terkandung dalam siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Jadi yang dapat nikmat ke akhirat tu, yang dapat syurga, yang itu dinamakan wa'ad. Wa'ad maknanya janji baik. Lawan kepada wa'ad adalah wa'id. Wa'id maknanya janji buruk. Wa'id dekat mana? Ancaman, seksa dan azab bagi orang yang lengah, lalai, kufur, derhaka disebut wa'id, iaitu tersimpul dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dapat nikmat syurga, yang dapat azab. Begitu kalau kita baca Quran nanti, dalam setiap lembarannya, bila Tuhan cerita pasal syurga, Quran juga akan cerita pasal neraka. Bila cerita pasal nikmat, diganding dengan azab. Cerita pasal orang beriman, diganding pasal orang kafir. Baik. Menilai yang demikian, dapatlah kita fahami apa sebab Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, pembukaan. Pada pembukaan yang telah disimpul isi dari 114 surah yang mengandungi 6,236 ayat. Ada 114 surah, semuanya terhimpun pembukaannya pada Fatihah. 6,236 ayat. Bukan 666. Selalu orang sebut 6666,
tapi sebenarnya 6, 2, 3. Ada orang jadi wali nikah, bila orang pinang anak dia, berapa mas kahwinnya? Ikut ayat Quran. Jadi kalau yang tak tahu dia bagi 6,666 lah. Kalau yang tahu dia kata 6, 2, 3, 6. Jimat 400. Baik. Kita pindah muka sebelah. Kena baca juga sini. Kemudian ada pula penafsir berkata seluruh Al-Quran dengan surahnya yang 114 dan ayatnya 6236 tadi tersimpul dalam surah Fatihah. Ini tafsiran yang diterima. Dia berkata bahawa surah Fatihah itu tersimpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diringkaskan lagi. Seluruh Quran ringkasannya dalam Fatihah. Fatihah itu pula ringkasannya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana bila kita renungkan dengan mendalam, maha pemurahnya Allah kepada hamba-Nya dan kasih sayangnya sehingga diutus Rasul, diwahyukan kitab, di syurga disediakan syurga dan ampunan bagi yang taubat. Jadi ini betul lah. Maknanya bila cerita pasal yang belakang-belakang tu pasal syurga, neraka, pasal hidayah, semuanya adalah gambaran Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Tapi ada tafsiran yang ditolak, yang Buya Hamka sebut dalam perenggan ini. Setengah pentafsir melanjutkan, katanya Bismillah itu tersimpul dalam huruf Ba. Ini mungkin anda, tuan-tuan ada yang pernah dengar. Huruf Ba tu pula terhimpun ringkasannya dalam titik Ba. Jadi tafsiran ini tidak diterima. Kenapa? Antara hujahnya adalah, ada diterangkan lanjutnya itu, masa Quran diturunkan dulu, huruf Ba tu tak ada titik lagi. Jadi macam mana boleh datang penafsiran Fatihah dalam Bismillah, okey, Bismillah dalam Ba, Ba dalam titik Ba. Masa Quran mula-mula turun, dibaca oleh Nabi SAW, para sahabat tulis, Ba belum ada titik. Masa zaman itu maknanya orang tulis bahasa Arab, huruf-hurufnya tak ada titik, tak ada baris. Baris memang tak ada lah. Orang Arab sampai sekarang pun tulisannya tak ada baris. Yang dalam setengah kitab ataupun Quran yang ada baris. Bila mula ada titik, mula ada titik ni lewat dah pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bukan zaman Khulafaur Rasyidin. Lewat dah. Khalifah kelima Bani Umayyah. Itu ada titik. Sebelum itu pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, letak baris dulu. Kenapa ada baris? Sebab bila orang bukan Arab memeluk Islam, dibaca salah baris. Sebab kamu bukan bahasa dia. Jadi untuk menyelamatkan daripada salah baca, baris atas bawah tu diletak baris. Baris yang asal dulu sebenarnya titik. Maksud saya, penentuan baca depan, baca bawah tu, baca atas, baca bawah tu dengan titik. Lepas tu bila ada keperluan, huruf pun salah, antara huruf ya dengan huruf ba bertukar, maka diletak titik. Lepas tu barulah yang baris tadi dibuat baris macam yang ada sekarang. Kita boleh bandingkan kalau bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita tulis, tulisan tu tak lengkap huruf dia, tapi orang Melayu boleh baca sebab dia tahu. Katalah kita eja SAY, lepas tu kita tulis belakang tu SKA. Apa ni? Kita belakang, oh saya suka, kan? Tapi kalau orang bukan Melayu, dia akan keliru lah. Say, apa say? Ini bahasa Inggeris ke apa? Begitulah juga bahasa Arab. Bila bangsa yang bukan Arab memeluk Islam, datanglah keperluan diadakan baris, kemudian diadakan titik. Jadi maknanya titik dan baris itu datang kemudian. Jadi untuk menyatakan bahawa Quran, Fatihah terkandung dalam Bismillah, kemudian terkandung dalam huruf Ba sahaja, itu tak dapat diterima, apatah lagi dalam titiknya. Begitu juga huruf Ba tu, kalau Ba sahaja dia tak ada makna apa-apa, kecuali bila diganding dengan benda lain.
Kerana huruf ba ni dipanggil bahasa Arab panggil huruf, bahasa Melayu dipanggil kata sendi, yang diterjemahkan dengan makna dengan. Bila bismillah dengan nama Allah. Baik. Muka surat 72 kita masuk pada ayat yang pertama. Tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ini agak panjang juga perbicaraan di antara para ulama, baik bismillah di permulaan Fatihah atau bismillah di permulaan sekalian surah Al-Quran. Bila kita buka mushaf Quran, dekat Fatihah, surah yang pertama Fatihah ada bismillah. Kita buka surah yang lain, mula-mula tu ada bismillah. Okey. Kemudian bila kita sampai pada surah Bara'ah ataupun surah Taubah, kat situ tak ada bismillah. Begitulah ketika mushaf ditulis masa dia diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Surah Taubah, surah Bara'ah, Rasulullah tak suruh sahabat letak bismillah. Di antara hikmahnya adalah kerana surah Bara'ah itu mula tu bacaannya ayat yang pertama dah cerita pasal nak membatalkan perjanjian damai yang berlaku antara orang Islam dengan kaum musyrikin. Jadi bila nak batal perjanjian ni maknanya tak ada rahmat lah. Maka surah itu tidak dimulakan dengan bismillah. Bila kita baca surah Taubah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus bara'atun minallahi wa rasulih. Jangan baca bismillah. Ayat lain macam mana? Ayat lain kebanyakan ulama kata satu surah tu tak payah baca bismillah bila sambung baca surah Taubah. Ada setengah ulama pula kata awal sahaja tak perlu bismillah. Tapi secara umumnya bila kita membaca Al-Quran, yang lebih dituntut adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Bila kamu baca Quran, maka mintalah lindungan daripada Allah. Jadi lebih sunatnya yang lebih kuat adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca ayat ni. Kalau nak baca a'udzubillah dengan bismillah pun okey, kecuali surah Taubah tadi. Tapi kalau nak baca salah satu sahaja, baca a'udzubillah walaupun tanpa bismillah. Kalau baca bismillah tanpa a'udzubillah boleh juga, tapi tak berapa kena dengan perintah dalam ayat tadi. Bila kamu baca Quran, minta lindung kepada Allah. Baik. Pembicaraan tentang ini, yakni tentang bismillah tadi masuk dalam surah atau tidak, menjadi sebab perbincangan wajibkah imam membaca bismillah dengan suara yang keras ataupun suara yang jahar pada solat maghrib, isyak dan subuh, ataupun baca perlahan sahaja. Ataupun setengah mazhab kata tak payah baca bismillah, baca alhamdulillahirabbil alamin terus. Kenapa berlaku begitu? Itu ada di huraian seterusnya, iaitu bila kita tinjau tentang perbezaan pendapat para sarjana Islam, terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik pertemuan. Ini style Buya Hamka, dia cerita yang sama dulu. Yang berbeza tadi apa? Nak baca bismillah atau tidak? Yang sama apa? Yang sama adalah bismillah tu ayat Quran ke bukan? Ataupun bismillah itu hanya diletakkan di pangkal surah-surah sahaja, termasuk surah Fatihah. Kalau ada pendapat begitu, makna kalau pendapat yang pegang bahawa bismillah tak termasuk surah, tak termasuk Quran, bismillah tak termasuk surah, tapi ada bismillah di tengah-tengah surah, iaitu dalam surah An-Naml, surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-20, ayat yang ke berapa je? Surah yang ke-27, ayat yang ke-30. Ayat tu cerita pasal Nabi Sulaiman dengan Ratu Negeri Sabak,
yang dalam tafsir disebut namanya Balqis. Dalam Quran tak ada nama Balqis tu. Dia hanya sebut seorang pemimpin perempuan. Baik. Dalam surah itu cerita Nabi Sulaiman hantar surat kepada Balqis. Surat tu dihantar oleh burung hudhud, dicampakkan. Bila Balqis ambil surat itu dan dia buka, dia kata innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kandungan surat yang Balqis terima tu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan meninggi diri ke atasku. Datanglah kamu semua dalam keadaan menyerah diri atau dalam keadaan Islam. Jadi ayat itu ada sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan sendirinya bismillahirrahmanirrahim memang ayat Quran. Baik, itu status bismillah. Bismillah yang di awal surah macam mana? Bismillah yang di awal surah, ada ulama kata dia adalah pangkal sahaja ataupun pemisah antara surah dengan surah. Mushaf Quran kita sekarang kalau kita buka memang dah ada corak-corak bismillah duduk dalam frame tu kan, ataupun bismillah duduk baris pertama, tepi dia kosong, bawah tu baru ayat lain. Tapi mushaf yang awal dulu ditulis sekali, sambung. Kadang-kadang satu kalimah tu tak habis kat ujung, sambung kat bawah. Ini mushaf yang ditulis Quran yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Osman pun begitu kan, yang ditulis semula tu. Baik. Jadi bismillah tu ada ulama kata bukan sebahagian daripada surah-surah itu. Macam yang kita pegang kebanyakan begitulah. Okey, tapi dia ayat Quran. Baik. Sebab dalam surah Naml tadi. Bismillah yang dalam Fatihah pula macam mana? Sebagai ulama kata kalau bismillah itu pembahagi antara surah-surah, bismillah di Fatihah tu nak bagi dengan surah mana? Di depan sekali dah. Jadi ulama berpegang bahawa bismillah dalam Fatihah adalah sebahagian daripada suratul Fatihah. Namun macam kita sebut tadi, ada ulama kata bismillah bukan sebahagian daripada surah, bukan juga sebahagian daripada Fatihah. Yang itu yang menyebabkan ada mazhab yang sembahyang dia tak baca bismillah dengan terang. Ada mazhab yang tak baca bismillah pun, dia terus alhamdulillah, sebab dia kata Fatihah mula dengan alhamdulillah. Itu yang kita bincang dalam kuliah lepas. Kalau Al-Fatihah tu bermula dengan alhamdulillah sebagai ayat pertama, maka ayat yang akhir siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi ayat ke-7. 7 ayat itu pasti sebab dalam hadis dalam Quran Allah Taala sebut Fatihah itu 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 yang diulang-ulang, iaitu surah Fatihah 7 ayat. Boleh ya? Kalau ada apa-apa soalan silakan. Sambil-sambil kita teruskan. Baik. Dalam tafsir ni kalau kita baca dia akan jadi detail lah. Satu persatu ada hujah tambahan dia di muka surat 73 baris perenggan yang ketiga. Pendapat mereka ini dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang diterima dari Anas bin Malik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzilat alayya anifan surah faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Ya, ini surah Al-Kautsar ataupun kita panggil surah Inna A'taina. Surah yang paling pendek, 3 ayat. Dalam hadis ini terang bahawa antara Bismillahirrahmanirrahim dibaca sekali dengan surah yang sesudahnya senapas. Jadi dari sini berlakulah kias, yakni sedangkan surah Inna A'taina yang pendek pun dibaca dengan bismillah pada pangkalnya oleh Rasulullah SAW,
apatah lagi suratul Fatihah yang jadi ibu Al-Quran, maka bismillahnya termasuk dalam Fatihah. Ada satu hadis lagi di belakang disebut, idza qara'tum alhamdulillah ay suratul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Quran was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Apabila kamu membaca alhamdulillah iaitu suratul Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya dia adalah ibu Al-Quran dan 7 yang diulang-ulang, sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ya. Jadi kemungkinan hadis ini bagi mazhab-mazhab yang tak baca bismillah tu, dia tak pegang pada hadis ini, mungkin statusnya tidak kuat pada mereka. Baik. Sekarang kita pergilah terus kepada penafsiran ayatnya, iaitu muka surat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Artinya, aku mulailah pekerjaanku ini, menyiarkan wahyu ilahi kepada insan di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan daku menyampaikannya. Ini dah ditafsirkan panjang. Kenapa? Kerana bismillah tu bila kita terjemahkan dengan nama Allah. Macam mana ada ayat yang mula dengan. Maknanya adalah sebelum itu apa? Sebelum itu adalah aku mulakan pekerjaanku ini. Kalau Rasulullah SAW, pekerjaan menyiarkan wahyu ilahi. Dalam hadis yang kita dah sebut tadi, Nabi SAW kata, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kita dah sebut tadi, sunat segala pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillah, kerana Nabi sebut dalam hadis, setiap amalan yang ada faedah yang tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia aqta, ia terhalang daripada keberkatan. Jadi sebab itu sunat apa saja perbuatan kita mula bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Apa makna dengan nama Allah? Maknanya kalau kita nak makan, bismillah, aku makan dengan nama Allah. Kalau kita nak membaca, bismillah, aku baca dengan nama Allah. Aku nak buat apa lagi? Nak masuk rumah, bismillah, aku masuk dengan nama Allah. Tapi dalam penggunaan bahasa Melayu pun dah biasa. Maknanya kadang-kadang orang mulakan ucapan dengan ini, mula-mula dah dengan, itu lazim. Ataupun kalau orang putih, in the name of the king. Baik, itu sekadar contoh. Baik. Inilah contoh teladan yang diberikan kepada kita supaya memulai suatu pekerjaan penting dengan nama Allah. Apa saja benda penting, mula dengan nama Allah. Laksana yang teradat bagi suatu kerajaan bila menurunkan suatu perintah menjadi kuatlah dia kalau disampaikan di atas nama penguasa tertinggi, raja atau ketua negara, sehingga jelaslah kekuatan kata-kata itu. Jadi kita dalam Islam, kita sebut dengan nama Allah. Dengan sendirinya kita ingat Allah pada setiap pekerjaan yang baik itu. Baik, kemudian Allah. Allah itu apa? Allah adalah zat yang maha tinggi, maha mulia dan maha kuasa. Zat yang mencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari, bulan dan seluruh yang ada. Dia adalah yang wajib wujud, yang sudah pasti ada, yang mustahil tidak ada. Kemudian pembincangan lanjutnya adalah Allah tu daripada perkataan apa? Setengah ulama bahasa seperti dalam ni disebut Ar-Raghib Al-Isfahani atau Asbihani, kalimah Allah itu adalah perkembangan dari perkataan Al-Ilah. Kita nak azan dulu kan? Sila dulu.
Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT sekalian, nama Allah yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama seperti Ar-Raghib Al-Asfihani menyatakan bahawa kalimat Allah itu berasal daripada perkataan ilah, ataupun kan kita sebut kalimat tauhid la ilaha, la tiada, ilaha tu Tuhan. Jadi Allah tu asalnya ilah, kemudian ditambah alif lam kat depan jadi al-ilah untuk nama khas al-ilah, atau dalam bahasa Arab sebut ta'rif, alif lam ta'rif. Jadi kerana istimewanya Tuhan yang esa itu, walaupun orang Arab jahiliyah itu mensyirikkan Allah Ta'ala, tetapi untuk yang mencipta alam ini
mereka panggil nama yang khusus daripada Al-Ilah tadi, jadi dibuang hamzahnya jadi Allah. Al-Ilah, lam alif lam ha kan. Jadi alif yang tengah itu diidghamkan, dihilangkan, lam masuk kepada lam terus. Daripada Al-Ilah jadi Allah. Jadi maknanya Allah itu adalah Al-Ilah, Tuhan yang khusus. Sebab tu dalam Quran kita tak jumpa Al-Ilah, kita jumpa Allah banyak kali. Bahkan Allah itulah kalimah yang paling banyak diulang dalam Quran. Kalau tak silap saya 1092 kali kalau tak silap. Jadi Al-Ilah kita tak jumpa, tapi dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang jumpa Al-Ilah. Bahasa Arab biasalah. Tapi lazimnya memang sebut terus Allah. Sebab itu Allah dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kadang-kadang diterjemahkan jadi Allah sahaja, nama khusus, kadang-kadang terjemah sebagai Tuhan. Tapi kalau terjemah Tuhan itu lazimnya dengan huruf T besar, ataupun bahasa Inggeris God lah. Ini yang jadi isu hari itulah antara orang Kristian di Malaysia ni yang nak guna nama Allah dalam terjemahan Bible bahasa Melayu. Kalau pakai Allah itu nama khas, maka dia adalah nama yang bukan diterjemahkan kepada Tuhan, tapi dia adalah nama Tuhan. Sebab tu kita kata Allah Tuhan saya, Allah Tuhan kami. Tapi orang Kristian terbalik, diterjemahkan Allah tu jadi Tuhan. Jadi dia akan kata, contohnya dalam Bible kita jumpa Tuhan Allah kami. Allah tu jadi nama am pula. Jadi itu antara kekeliruan di kalangan mereka. Jadi perbahasan tentang Allah berasal daripada Al-Ilah itu agak panjang. Cuma kita nak sebut bahawa orang Arab Jahiliah dah tahu dah Tuhan yang cipta alam ni Allah. Yang ni Tuhan yang satu tu, bukan yang berhala-berhala yang mereka sembah banyak. Sebab perkataan ilah yang bermakna Tuhan itu secara umum digunakan untuk berhala, digunakan untuk benda-benda yang mereka puja. Tak kira lah, mungkin kalau ada manusia yang puja busut, puja pokok, jadi sembahan itu dipanggil ilah. Tapi bila ilah yang khusus, Al-Ilah jadi Allah, orang Arab Jahiliyah pun tak guna untuk berhala atau benda lain, guna untuk Tuhan yang cipta langit dan bumi. Mereka tahu yang mencipta langit dan bumi ni Allah, bukan berhala, bukan sembahan lain. Tapi bila mereka berdoa, mereka minta pada berhala. Itu ya antara apa tujuan perutusan Rasulullah SAW itu adalah nak betulkan akidah manusia bahawa yang patut kamu sembah bukan yang ini, tapi yang mencipta langit dan bumi itu. Kemudian adalah perbahasan lain yang Buya Hamka sebut dalam bahasa Hindu, dalam bahasa Jawa, nama-nama Tuhan yang dipanggil oleh bangsa-bangsa itu. Nak cerita bahawa Allah itu mungkin saja berasal daripada perkataan Al-Ilah tadi. Tapi kita boleh lihat juga dalam kitab-kitab Bible ataupun Bible yang bukan bahasa Arab, yang bukan bahasa Melayu, yang bahasa asal dia, memang ada sebutan Allah itu yang berbeza sikit, iaitu Eli. Eli ataupun kadang-kadang sebut Elah, Elohim. Elohim itu adalah Allahumma. Jadi maknanya nama Allah tu bukan sekadar terjemahan kepada Tuhan, tapi memang nama Allah tu daripada dulu. Mungkin sejak nama Nabi Adam, tak tahulah bahasa Nabi Adam macam mana, tapi sebetulnya memang Allah. Dan istimewanya nama Allah itu dia mudah, walaupun dia ada tebal sikit, susah nak tebalkan tu bagi orang yang belum belajar bahasa Arab, tapi dia boleh disebut dengan lidah, tanpa bibir, tanpa gigi. Ini ada orang kata
apa hikmahnya la ilaha illallah tu? Hurufnya semua lam, alif, lepas tu ada ha. Tak ada ba, tak ada mim, tak ada tu. Antara hikmahnya adalah masa orang nazak, dia tak dapat mulutnya apa? Dah tak boleh nak menyebut dengan jelas, tapi insya-Allah la ilaha illallah tu masih boleh disebut. Sebab la ilaha illallah tu kita tak perlu katup mulut. Tak perlu tolak lidah kat gigi kan. La ilaha illallah. Lidah dengan langit je. Maka sampai situ dululah kuliah kita pada malam ini. Baru kita sempat habis ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pun kita sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.